Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Abang Meh. Kali ni Abang Meh nak kongsikan cara untuk mengenali dan membaca spesifikasi RAM. Okay, hari ni kita santai, relax. Tak perlu nak pusing-pusing sangat. Relax dan relax je. Okay, bukan Abang Meh nak jual Kuko ataupun disponsor oleh Kuko. Just banyak ruang Abang Meh dah diguna pakai oleh anak-anak dan isteri. Jadi Abang Meh hanya ada ruang ni je. Rumah Abang Meh pun kecil je, bukan besar sangat pun kan. Okay, berbalik lagi dengan RAM. RAM tu maksud dia Random Access Memory, ataupun dalam bahasa Melayu dia akses secara rawak. Fungsi RAM ni hanyalah sekadar memori jangka pendek yang menyimpan data dalam jangka yang pendek dan apabila diperlukan dan diproses. Cara kerja RAM ni Abang Meh bagi sesimpel yang mungkin supaya korang faham cara kerja RAM ni. Okay, dia bermula daripada SSD ataupun HDD korang. Okay, HDD ni hard disk lah kan. SSD tu lebih kurang juga sama juga dia dengan fungsi dengan HDD. Daripada SSD ni dia bagi data kepada RAM, kemudian RAM bagi pula data kepada processor untuk diproses. Jadi contohlah RAM ni kapasiti dia dan dia punya frekuensi dia besar dan banyak, maka banyaklah data dia dapat bagi kepada processor dan cepatlah proses data tu diproses oleh processor. Faham ke tak? Bawa faham je lah kalau tak faham Seterusnya kita kena faham kapasiti juga. Okay, kapasiti ni tak kisahlah korang nak beli 4GB ke 8GB ke 16GB ke terpulang. Yang tu tak kisah. Yang penting sekali kena memenuhi keperluan motherboard korang juga. Korang nak beli sampai 64GB tapi keperluan motherboard korang hanya setakat 32GB, tak boleh juga. Korang kena faham juga keperluan lah. Dia ada limit dia tau. Motherboard korang ada limit juga. RAM tu berapa banyak dia boleh support, berapa banyak dia boleh capai kapasiti RAM tersebut. Lepas tu kalau PC korang shutdown, maka data yang ada pada RAM korang dia akan terhapus. Sebab RAM ni kan hanya untuk jangka yang pendek, jadi dia tidak akan simpan data secara kekal. Dah faham Boleh teruskan? Kemudian kita pergi kepada label. Macam mana kita nak baca label RAM tu? Kalau sekarang ni, pada zaman sekarang ni, pada masa sekarang, banyaklah sekarang kan. Kalau korang pergi kedai, RAM yang terkini adalah DDR4. DDR3 memang ada juga, DDR2 pun ada juga, tapi itu version yang lama. Jadi Abang Meh tak nak tekankan version RAM yang lama, sebab Abang Meh akan tekankan RAM yang version baru ni, DDR4. Generasi yang baru. Sebab korang nak upgrade PC nanti ataupun nak beli RAM nanti, memang ambil yang RAM yang terkini. Abang Meh malas nak cerita yang RAM yang sebelum ni. Yang tu adalah label dia Itu penggunaan label RAM. Kita kena faham DDR4 itu adalah dia punya label. Jadi motherboard korang kalau dia cakap dia support untuk DDR4, jadi korang kena beli RAM yang DDR4. Kalau motherboard korang cakap dia support RAM DDR3, jadi korang kena beli juga RAM yang DDR3. Jangan nak memandai nak beli RAM DDR4 sedangkan motherboard korang hanya mampu support untuk DDR3. Tu faham tak setakat ni? Faham kan? Okey, yang tu berkenaan dengan label. Seterusnya, frekuensi. Apa frekuensi ni? Okey, bila korang beli RAM, korang akan perasan dia akan tulis macam ni, DDR4 3200 MHz. 3200 MHz ni adalah frekuensi dia. Alright, kecepatan pada RAM tersebut. Sebenarnya dia banyak frekuensi untuk DDR4 ni, daripada 2199 MHz kalau Abang Meh tak silap. Sampailah yang paling laju sekarang ni Abang Meh tahulah kan. Mungkin ada yang Abang Meh terlepas pandang. Sekarang ni yang paling laju 4000 MHz. Macam tu. Okey, Abang Meh sendiri pakai RAM DDR4 3200 MHz. Yang tu adalah frekuensi dia. Okey, sekarang dah faham. Okey, next kita pergi ke
fungsi RAM tu bila dipasang pada PC. Okey. Alright, Abang Mei contoh, Abang Mei bagi contoh. Abang Mei beli RAM, pada label RAM tu dia tulis DDR4 3200 MHz. Jadi Abang Mei cucuk RAM tu dan jalankan PC seperti biasa tanpa setting. Dia pun bacaan dia pada PC RAM itu 3200 MHz yang sama dengan label yang tertulis dekat RAM yang kita beli tu. Tapi ada juga motherboard, kalau kita cucuk RAM tu 3200 MHz, kita cucuk, kita jalankan PC, tapi bila tengok bacaan pada PC tu dia tak sama dengan label RAM yang kita beli tu 3200 MHz. Dia jadi bawah daripada 3200 MHz. Kenapa jadi macam tu? Sebab tu ada satu lagi fungsi yang nama dia XMP. XMP tu apa? Okay, XMP ni maksudnya Extreme Memory Profile. Benda Allah ni, benda Allah lah pula. XMP ni fungsi dia, kalau kita nak bacaan dia tepat seperti yang ada pada label RAM DDR4 3200 tu yang kita beli, maka kita kena sendiri secara manual pergi ke BIOS, turn on XMP dekat BIOS tersebut. Apa BIOS tu? BIOS tu ada dekat motherboard, dalam sistem motherboard kita. Kita pergi dekat BIOS, kita on sendiri XMP tu untuk dapatkan bacaan yang sebenar daripada RAM yang kita beli tu 3200 MHz. Apabila kita on XMP tu, maka dia akan ikut bacaan 3200 MHz seperti yang ada pada label RAM yang kita beli tu. Okey, dah faham setakat ni pas untuk XMP. Tapi ada juga yang mengalami masalah apabila dia on XMP tu, tiba-tiba PC dia blank. PC dia blank, kemudian tak boleh boot Windows. Lepas tu adalah orang kata, oh korang tak boleh lah on XMP ni, biarkan je. Mungkin tak support lah dekat korang punya PC. No, dia mungkin ada masalah lain yang kita kena tahu. Kita tak boleh main teka je, oh ni tak ada, tak boleh. Kita kena tahu apa punca masalah dia sampai kita on XMP tu tiba-tiba tak boleh boot, tak boleh nak masuk Windows, terus blank. Kita kena tahu juga apa punca masalah dia. Okey, dia macam ni. Apabila kita on SMP dia blank, mungkin ada benda lain yang tak support. Ni yang kita kena faham. Prosesor yang kita guna ataupun prosesor yang kita beli, dia ada limit controller ataupun saya ingat lupa, sorry, limit memory controller. Korang kena faham juga. Prosesor yang korang guna ataupun korang beli, dia ada limit memory controller. Jadi sebelum korang beli, korang kena fahami juga requirement prosesor korang. Contohnya Abang Mei sendiri menggunakan Ryzen 3 3300X. Dia hanya paling maksimum dia boleh capai untuk RAM adalah 3200 MHz sahaja. Faham? Jadi Abang Mei ada tunjuk dia punya gambar. Jadi kalau kita beli RAM lebih daripada 3200 MHz, kemungkinan dia hanya boleh baca 3200 MHz sahaja. Jadi yang lebih tu dia macam tak ada function lah, kan? Tak ada function. Kemungkinan dia blank, kemungkinan dia tak boleh boot. Apabila kita nak tekan juga, kita nak on juga SMP tu, maka dia akan berlaku benda tu juga. Dia akan berlaku blank, tak boleh boot. Itu adalah punca masalah dia. Selain prosesor, motherboard juga boleh menjadi punca masalah. SMP tu bila on dia blank. Motherboard juga boleh menjadi salah satu punca dia. Motherboard yang korang pakai ataupun beli, dia ada juga limit controller. Limit controller dia ada limit dia. Setakat mana RAM dia boleh sokong. Macam mana nak tahu? Korang kena pergi ke website motherboard tu. Sama jugalah yang prosesor tu tadi. Korang kena pergi juga ke website prosesor tu, tengok dia punya system requirement, setakat mana dia boleh mampu sokong dan setakat mana dia mampu kebolehan dia untuk mencapai frekuensi RAM yang kita nak pakai. Jadi korang kena faham, korang kena fahami dulu spek komputer yang korang guna. Abang Mei ulang balik ke motherboard. Motherboard tu korang kena pergi ke website motherboard korang tu, korang kena fahami dulu dia punya requirement, perkerasan yang lain macam RAM, kat mana maksimum
dia punya kapasiti RAM dia boleh mampu sokong. Kemudian dia punya frekuensi RAM tu kat mana dia boleh sokong. Yang tu korang kena faham, korang kena kaji dulu. Kalau korang tak nak pergi ke website, waktu korang beli motherboard pun dia ada buku manual. Buku manual tu dia ada bagi tahu requirement motherboard tersebut. Jadi di situ korang boleh kaji dulu. Jangan nak beli sebarang je, jangan korang nak terus terjah dan beli terus RAM tanpa kaji dulu keperluan motherboard korang. Ingat tu, okey. Sebab tu Abang May kongsikan dalam video ni untuk korang upgrade PC kemudian hari ataupun korang nak beli lagi, nak tambah lagi RAM untuk korang punya PC. Jadi korang kena tengok video ni supaya korang faham. Selain tu juga RAM, contohlah korang dah bina PC sebelum ni, korang hanya ada RAM kapasiti dia 8GB dan dia punya frekuensi 3200 MHz. Kemudian korang rasa aku nak upgrade lah, nak tambah lagi lah sampai 16GB. Boleh, tak ada masalah. Tetapi korang kena beli juga model yang sama, frekuensi yang sama, timing dia pun sama juga. Korang kena beli exactly seperti RAM yang korang tengah guna sekarang. Kalau korang beli lain model, lain frekuensi, dia boleh jalan. Tapi kemungkinan insyaAllah mungkin salah satu RAM tu rosak, kan, rugi kan. Jadi korang kena beli sama sebiji macam RAM yang korang tengah guna. Dia mesti sama dia punya speed, frekuensi dia lah. Kena sama dia punya frekuensi, dia punya label semua sama lah. Jangan pula korang beli DDR4 lepas tu korang tambah RAM tu tapi DDR3. Memang tak boleh. Jadi rugilah kan. Jadi korang kena beli exactly. Ataupun paling senang cerita lah, kalau korang nak upgrade sangat, korang jual yang lama tu, yang RAM yang lama, lepas tu korang belilah yang baru. Belilah 2 stick sekali lah, paling bagus lah. 8GB kali, kira 8GB kali 2 pun okey, ataupun 16GB kali 2 itu lagi bagus. Sebab bila korang beli yang macam tu dual stick, 16GB kali 2 model yang sama kan, jadi dia serasi, dia sama timing dia sama, dia punya frekuensi, dia punya label semua sama. Jadi dia akan berfungsi dengan baik dekat motherboard korang, dekat prosesor korang. Yang tu je tip yang Abang May nak kongsikan. Kalau rasa video ni bermanfaat bagi korang share lah video ni dan jangan lupa like. Assalamualaikum.